Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih, jazakallahu khairul jaza, kepada sahabat saya Ustaz Sabil Muhafiz sebagai ketua imam di Masjid Mahmudiyah yang indah ini, dan begitu juga terima kasih banyak-banyak pihak masjid atas memberi ruang kepada saya pada hari ini berpeluang untuk beramal ibadah, berkongsi sedikit ilmu yang mudah-mudahan ilmu yang saya kongsikan ini dapat diamalkan bersama, dan saya sampaikan ilmu yang mendengar beramal dengan ilmu yang saya sampaikan dengan harapan ini sebagai amal jariah saya, dan tuan-tuan juga yang mendengar secebis perkongsian manfaat mutiara kata daripada kalam Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga pemahaman para ulama disampaikan juga kepada rakan-rakan kita supaya kita sama-sama mendapat ganjaran amal jariah dalam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha. Nabi bersabda, sesiapa yang membuka jalan kebaikan dan jalan itu dia lalui oleh orang lain, maka baginya pahala seperti mana orang yang beramal. Kita sampaikan kebaikan, kita sampaikan ilmu, orang beramal dengan ilmu yang kita sampaikan, maka pahala tu berjalan selagi mana dia beramal hasil apa yang kita sampaikan. Begitu jugalah Nabi SAW sebut, idza mata ibnu adam inqata'a amaluh. Apabila mati seorang anak Adam maka terputuslah amalannya, kecuali apa tuan-tuan? Sadaqatun jariyah, sedekah jariah, sedekah yang tak putus, sedekah dekat pembinaan masjid, surau, jalan raya, apa-apa sajalah harta wakaf kekal, itu dinamakan jariah. Dan Nabi SAW kata, kedua, apakah amalan yang takkan terputus? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maksud ilmu yang bermanfaat tuan-tuan, ilmu yang kita ajar pada orang lain, kita kongsikan kepada orang lain pun beramal. Selagi mana kita bila dah mati nanti dia beramal dengan ilmu yang kita sampaikan, selagi itulah pahala berjalan. Dan ketiga, Nabi SAW sebut amalan yang tidak akan terputus, waladun salihun yad'u lahu, anak yang saleh mendoakannya. Mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan pahala dan ganjaran yang tidak terputus-putus, ganjaran yang sentiasa mengalir walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini. Yang mana di dunia ini kita dituntut untuk bersedia menghadapi hari yang bakal dilalui oleh semua orang, hari kebangkitan, hari akhirat. Maka di dunia ialah peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sebaik-baik waktu, sebaik-baik tempat dan sebaik-baik masa yang sangat singkat ini untuk kita bersedia bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bertemu dengan Allah, kita bertemu dengan malaikat di alam barzakh dahulu, maka kita perlukan persediaan dekat dunia ini. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dan kita bersyukur pada Allah pada malam ini kita dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun, yang mana tuan-tuan sendiri dipilih oleh Allah sebagai tetamunya. Dalam ribuan masyarakat yang tinggal di sini, tuan terpilih menggunakan masa yang terbaik. Dalam masa yang sama kita bersangka baik kepada saudara-saudara kita yang tak dapat hadir pada malam ini. Kita sangka baik mungkin mereka sibuk. Kita bersangka baik bahawa mereka solat di rumah walaupun tidak berjemaah di sini. Cuma kita nak gambarkan bahawa tuan-tuan ni orang yang beruntung, yang mana yang dimaksudkan oleh Nabi SAW sekurang-kurangnya tuan-tuan memanfaatkan waktu lapang dan begitu juga masa yang ada. Ya, sebab apa? Nabi SAW sebut ada dua perkara, dua nikmat yang manusia sering tertipu daya. Apakah dua nikmat itu? Nabi kata ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua kelebihan ataupun dua nikmat yang manusia sering tertipu daya. Maksudnya dua nikmat yang Allah berikan kepada hamba Allah, kepada kita semua, ramai dalam kalangan umat Nabi Muhammad yang tertipu daya. Apakah dua nikmat itu? Nabi kata as-sihhatu wal faragh, iaitu kesihatan dan kelapangan waktu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi kata kita ramailah, kita kadang-kadang saya sendiri pun kesihatan yang Allah beri kepada kita, panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan, kita tak guna, kita tak manfaatkan dengan baik. Kelapangan waktu kita sia-siakan, kita tak isi dengan ibadah dan kebaikan. Itu maksudnya tertipu daya. Tapi tuan-tuan malam ni insya-Allah alhamdulillah beruntung. Masa yang lapang, kesihatan tubuh badan, datang ke surau, datang ke masjid, ambil manfaat daripada majlis ilmu, beriktikaf di rumah Allah, di masjid. Ini satu kelebihan yang kita patut syukuri, dan kita minta pada Allah supaya kita terus berada di jalan yang lurus, supaya hati kita terus tetap dengan istiqamah dalam agama kita. Sebab itu Nabi SAW ajar kita doa supaya kita terus berada dalam jalan ini. Apa doa Nabi ajar? Pendek saja. Saya yakin tuan-tuan hafal doa ni. Apa Nabi ajar? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku terhadap agamamu. Minta pada Allah, kita minta bantuan daripada Allah supaya kita dikurniakan istiqamah dalam ibadah kita, sabat kekuatan hati kita terus berada di jalan istiqamah. Itu kita minta. Takut pasal apa? Iman yang kus, yazidu wa yanqus. Ulama kata boleh bertambah dan makin boleh berkurangan. So, kita tak nak iman kita berkurangan. Bila beriman berkurangan, amalan salih kita berkurangan. Seperti mana Imam Ghazali kata, iman ni tanda dia berkurangan, dia makin susut, dilihat pada kekurangan ibadah kita. Dulu rajin, tiba-tiba kurang. Dulu rajin berjemaah, tapi kadang-kadang, itu maksudnya imannya merosot. So perlu ditingkatkan balik, ditingkatkan dengan amal soleh, kesedaran, lawan segala hasutan syaitan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti Ustaz Sabil sebutkan tadi, bagaimana Rajab, Syaban ada kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Pasal apa tuan-tuan? Dia merupakan satu starter. Maksudnya kita sebelum nak pergi kerja tu ataupun nak pergi jalan jauh, kereta dah lama tak hidup, kereta 2-3 hari tersadai dekat pouch, nak kasih hidup tu tak boleh terus jalan, kata mekanik lah, kena panaskan enjin dulu, barulah kereta tu sihat, enjin dia bagus. Sama juga kita nak Ramadan, kita tak sampai 2 bulan, 50 tak sampai 50 hari, 49 macam tu lah tuan-tuan. Ya, lebih kurang 45 hari lagi tuan-tuan. Apa tak sampai 45 hari lagi, kejap saja, tak lama lagi dah. Maksudnya sekarang ni start kita dah nak panaskan enjin, nak bertemu dengan Ramadan, bulan yang semulia-mulia mungkin. Ya, jadi kita sekarang dah sudah berada di bulan Rajab. Ya, bulan Rajab ni seperti mana disebutkan oleh Allah, salah satu daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah, iaitu bulan haram. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36,
inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusahum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Mana Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan yang termaktub dalam penentuan Allah. Allah dah tentukan dalam qada dan qadar Allah. Allah tentukan bulan yang memutar mengikut paksi yang menjadi kiraan bilangan tahun ke tahun masa kita, tuan-tuan, adalah 12 bulan. Ya, dijadikan semenjak pada Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit-langit dan bumi. Minha arba'atu hurum. Arba'atun hurum, antaranya adalah 4 bulan yang diharamkan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebut fala tadhlimu fihinna anfusakum, dan pada bulan itu jangan kamu menzalimi diri-diri kamu antara satu sama lain. Ya, yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala wala tadhlimuna fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi diri kamu di dalam bulannya. Maksudnya dalam bulan haram ini tak dibenarkan berperang. Ya, pada zaman jahilah, pada zaman Islam, ya, pada 4 bulan ni tak dibenarkan berperang, iaitu pada bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Senang saja kalau kita nak hafal bulan-bulan haram ni, senang saja. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Ni 3 ni berturut-turut. Ya. Dan bulan Rajab saja dia berpisah. Nampak tak? So 4 bulan haram, yang mana pada asalnya diharamkan perang. Cuma pada penghujung ataupun tahun ke-8 dan tahun ke-9 Hijrah berlaku sedikit perubahan syariat. Ulama berselisih pendapat adakah pada bulan-bulan haram ini masih lagi diharamkan berperang. Ya, cuma pendapat jumhur di kalangan para ulama, dulu tak boleh berperang, diharamkan pertumpahan darah, maka dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat bulan Rajab ni bulan yang Allah muliakan sebagai salah satu bulan haram. Ya, dan bulan digalakkan kita beribadah, dan bulan kita digalakkan untuk berpuasa. Bulan Rajab sebab termasuk salah satu daripada bulan-bulan haram. Sehingga kan Nabi SAW berpesan, apa Nabi kata? Sum minal hurumi watru thalathan. Nabi sebut sum minal hurumi watru. Nabi kata berpuasalah sebahagian daripada bulan-bulan haram ataupun kamu tinggalkan. Maksudnya Nabi galakkan banyakkan berpuasa bulan-bulan haram, ataupun tak nak buat tak apa. Nabi tunjuk tangan 3 kali sebanyak 3 kali. Maksudnya digalakkan, Nabi sangat menggalakkan. Sebab itu kalau kita tengok zaman tok nenek kita, zaman tok guru tuan-tuan, dia bulan straight 3 bulan penuh, Rajab, Syaban, Ramadan, 3 bulan straight. Ya, orang dulu-dulu rajin sungguh dia puasa. Puasa bulan Rajab, puasa bulan Syaban, puasa bulan Ramadan. Ramadan tu dah wajib. Ya, bulan Rajab itu adalah bulan yang digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Begitu juga Nabi SAW sendiri, Nabi berpuasa pada bulan Rajab. Nampak? Dan pada pasal atas kapasiti hadis-hadis bulan yang digalakkan berpuasa pada bulan haram. Dan begitu juga bulan Syaban, Nabi SAW diriwayatkan berpuasa. Ada riwayat Nabi berpuasa penuh sebulan, dan ada riwayat Nabi berpuasa hampir penuh sebulan. Nampak tak? Ya. Jadi ini dikatakan banyak melakukan ibadah sama ada bulan Rajab, dan begitu juga pada bulan Syaban mengikut neraca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibadah sunnah ni walaupun dia sunnah, tetapi dia berperanan sebagai satu peranan yang cukup besar dalam amalan kita. Antaranya disebutkan oleh para ulama peranan puasa-puasa sunat ataupun amalan-amalan sunat termasuk solat ni, dia membantu melekapkan ibadah-ibadah fardu kita.
Kalau ibadah fardu kita ada yang tak sempurna, bila dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dekat akhirat nanti, tengok ibadah fardu kita tak sempurna, ada banyak kecacatan, maka ibadah-ibadah sunat ini akan menampung, dia akan tampal balik. Buktinya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Imam Nasai dengan sanad yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya badan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salah. Nabi kata amalan yang akan dihisab dekat akhirat nanti, yang pertama sekali Allah akan hisab adalah salat. Dalam banyak-banyak ibadah Allah akan tanya, Allah akan hisab dulu, nak cek dulu salat kita. Salat kita baik tak baik penentu segala-galanya. Ya, itu yang pertama sekali. Itu yang ditanya. Sebab apa? Solat itu adalah rukun Islam kedua, ataupun rukun amali yang pertama. Kalau syahadat, dua kalimah syahadat, dia adalah rukun hati dan lisan, tapi rukun amalan yang pertama adalah solat. Maka Nabi kata dekat akhirat, setiap seorang di antara kita Allah akan hisab, Allah akan hitung amalan solat kita, tuan-tuan. Dan Nabi SAW sambung lagi, wa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Nabi kata kalau solatnya baik, solatnya bagus, Allah cek buku catatannya, Allah timbang dengan timbangannya, okey, perfect, cantik, ataupun cacat sikit-sikit saja Allah maafkan, tak apa, faqad aflaha wa anjaha, pasti dia akan berjaya dan bebas. Maksudnya bebas daripada api neraka. Dan Nabi kata wa in fasadat, jikalau Allah cek solat dia ada kekurangan, ada cacat, tinggal sana tinggal sini, tak solat, faqad khaba wa khasira, pasti dia akan menyesal dan akan rugi dekat akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadis ni dia menemplak golongan-golongan liberal yang tak sembahyang ni, tuan-tuan. Semasa saya pernah belajar kejap dekat Jordan, tuan-tuan, ada seorang Arab saya pernah jumpa lah. Arab pada tahun penghujung 90-an, zaman saya belajar, zaman kampus dulu. Jumpa Arab ni, Arab yang berpemikiran liberal, Arab muda. Borak-borak cerita macam tu macam ni, lalas masuk topik, dia kata dia tak semayang. Dia kata, kamu Muslim ke? Ya, saya Muslim. Tapi saya tak sembahyang, ataupun saya tak solat. Kita pun terkejut lah, ya tak? Ya, tapi mula-mula kita sampai negara Arab tu nak pergi belajar, buat first degree dulu. Ya, oh, ingat Arab semua alim lah. Oh, semua sembahyang. Tengok hantu macam kita juga. Ya, ada yang baik, ada yang soleh, ada ulama yang kaki maksiat pun ada. Oh, sama juga, tuan-tuan. Ya, jadi kita jumpa Arab dekat sana tu, dia kata aku tak sembahyang, dia kata. Tak sembahyang. Solat Jumaat fardu lagi lah tak sembahyang, tuan-tuan. Dia kata macam mana kamu tak solat sedangkan kamu Muslim? Macam mana kamu nak masuk syurga? Sedangkan syurga itu kuncinya adalah solat. Nabi SAW kata miftahus salati miftahul jannati as-salah. Kunci syurga itu adalah solat fardu 5 waktu. Wa miftahus salati al-wudu, dan kunci bagi solat itu adalah wudu. Maksudnya tak ada wudu, sia-sia kita sembahyang, Allah tak terima solat kita. Begitu jugalah tak ada solat, takkan dapat masuk syurga, sebab you tak ada kunci nak masuk syurga. Dia kata apa? Oh, saya ada yakin ada amalan-amalan yang lain yang saya lakukan boleh menyebabkan saya masuk syurga walaupun tak solat. Wah, liberal ni. Ya. Dia kata aku tak solat, tapi ada amalan-amalan lain dalam Islam yang boleh menyebabkan aku masuk syurga. Saya kata apa dia? Walaupun aku tak solat, tapi aku berzikir, ya, aku puasa juga, aku sedekah, aku bagi kucing makan, aku tolong orang. Oh, dia kata dia join NGO, badan pertubuhan bukan kerajaan, charity, apa, society dan sebagainya, organisation dan sebagainya. Itu semua kebaikan. Ya, segala kebaikan yang aku buat ni, aku kumpul-kumpul nanti insya-Allah dihadapkan di hadapan Allah jadi banyaklah.
Bila jadi banyak, benda itu akan ditimbang jadi berat, masuk syurga. Oh, dahsyat. Saya kata, what kind of logic you are utilizing, you are using? Saya kata, apa jenis logik yang kau pakai ni? Kata, agama bukan logik yang kau fikirkan macam tu. Ya, Sayyidina Ali kata, kalau agama ni dengan akal semata-mata, sudah tentu sapu di atas khuf, sapu dekat bawah, bukan dekat atas. Tuan-tuan, sapu khuf tahu? Khuf, kasut kulit. Kan ada peruntukan hukum fiqah. Hukum fiqah kata, kalau sapu atas khuf tu boleh ganti basuh kaki, maksudnya tak payah cabut kasut tu, sapu atas khuf boleh solat dengan kasut-kasut tu. Ya, yang sunatnya, maksudnya kalau ikut sunnah Nabi, sapu khuf tu dia ke atas, sapu dekat atas, ya, bukan sapu kat bawah. Kalau ikut akal, Sayyidina Ali kata sudah tentu sapu kat bawah. Sebab apa? Yang kotor bawah, bukan yang atas kotor. Tapi agama ni bukan logik. Tak semesti. Ada benda yang boleh kita paparkan dari sudut logik, dan ada tak boleh, tuan-tuan. Boleh kita fikirkan logik. Kenapa sentuh isteri batal wuduk? Kenapa terkentut batal wuduk? Masuk akal, tuan-tuan. Kenapa kalau satu Putrajaya tak ada air, wajib bertayamum dengan tanah? Apa kaitannya bersuci dengan tanah ni? Benda tak boleh kita nak fikir logik akal. Tapi sebab apa? Kita orang beriman, percaya apa yang dibawa oleh Allah, yang diberikan, diwahyukan oleh Allah dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu. Iman sepenuhnya. Masuk akal tak masuk akal, belakang cerita. Tapi Imam Arab ni dia pakai logik akal. Oh, tak apa, tak semayang tak apa, tapi pahala lain ada. Pahala lain kubur. Oh, timbang masuk syurga. Saya kata bukan itu maknanya. Hadis Nabi jelas. Nabi sebut amalan yang pertama dekat akhirat nanti yang akan dihitung oleh Allah adalah salat. Allah cek salat dulu. Allah tak cek kau punya charity, Allah tak cek sedekah engkau, Allah tak cek jutaan zakat engkau, Allah tak cek. Allah cek salat dulu. Kalau baik, dia akan berjaya, dia akan terlepas daripada api neraka. Wa in fasadat, kalau cek solatnya banyak lompongan, banyak kecacatan, maka pasti dia akan menyesal dan rugi dekat akhirat. Maksudnya, you tak solat, you tak perform 5 time prayers, you sedekah lah macam mana, Allah tak pandang. You buat baik macam mana sekalipun, Allah tak pandang sama sekali. At all, tak ada. Tapi jenis orang liberal, tak apalah, kau faham macam tu, aku faham agama dengan fahaman aku sendiri. Itu bahaya liberal ni, tuan-tuan. Dia tafsir Al-Quran dan Sunnah ikut suka hati dia, tak berpandukan, iaitu pentafsiran para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini sangat bahaya. Baik, kita sambung situ. Baik, jadi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dari segi sudut bagaimana kedudukan solat seseorang hamba itu, dan Allah cek, katakanlah Allah semak ataupun cek kedudukan solat seseorang hamba ini, dan didapati dalam hadis, fa in intaqasa min faridatihi syai'un, Allah bila cek solat seseorang ini dan Allah dapati bahawa ada kekurangan pada solat fardunya ni, solat fardunya ni ada kekurangan, ada lompongan dan ada kecacatan. Kecacatannya panjanglah tafsiran para ulama tu, antaranya solat tak khusyuk, solat kurang ikhlas, ya, ada campur riak sedikit, ya. Itu antara solat yang cacat. Baik, maka adakah Allah melihat seseorang solat fardunya yang cacat, Allah terus campak ke neraka? Tidak. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka Nabi SAW sambung lagi sabdanya, qala Allahu azza wa jalla, iaitu Allah berfirman kepada para malaikat, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in. Wahai malaikat yang memeriksa buku-buku dan menimbang segala amalan, cek dalam buku catatan dia ada tak amalan-amalan solat sunat. Allah tak campak dulu dalam neraka walaupun solatnya banyak cacat. Allah tak terus campak. Allah kata cek ada tak, dia dirajin tak buat solat sunat. Malaikat cek, ya. Lepas tu buat laporan, ya Allah, banyak, dia ni banyak buat solat sunat. Nampak?
laporan datang kepada Allah. Apa Allah perintah? Nabi kata fayukammalu biha al-faridah, maka solat fardu yang cacat itu tadi maka menjadi sempurna dengan tampalan-tampalan solat sunat itu. Nampak? Ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peranan amalan-amalan sunat. Ya, kita jangan yakin sangat kita punya solat kita ni sempurna. Ya, kadang-kadang kita solat pun kita duk fikir benda lain, khayal sana, tak khusyuk, kadang-kadang lalai dan sebagainya. Maka ini menjatuhkan kualiti solat kita cacat. Bila solat yang cacat Allah sukar nak terima, maka mesti ada plan B. Kena ada sesuatu yang boleh top up amalan kita yang kurang, iaitu amalan-amalan sunat. Tapi hadis tak habis kat sini tuan-tuan. Nabi kata thumma yakunu sairu amalihi ala dhalik. Nabi kata bukan solat saja yang ditop up oleh amalan-amalan sunat, tetapi seluruh amalan-amalan yang lain, iaitu seluruh amalan-amalan fardu yang kurang akan ditop up, akan di cover, akan disempurnakan oleh amalan-amalan sunat. Sebab tu saya kata amalan sunat ni semenjak Rejab ni kita dah banyak berpuasa, paling kurang Isnin Khamis, hari-hari putih, ya, ataupun puasa pada hari-hari apa yang kita suka, kecuali pada hari-hari yang dimakruhkan. Jadi kesempatan untuk kita sempurnakan puasa-puasa kita yang lalu. Sebagai contoh, puasa Ramadan kita, kalau bagi saya pastinya ada yang tak sempurna. Ketika puasa Ramadan kita menahan diri lapar dan dahaga, kita boleh tahan daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, tak makan apa-apa, menahan diri untuk tidak berbuka. Jangan kata nak makan minum, nak korek hidung pun tak berani. Sedangkan korek hidung sikit-sikit okey lah. Dia orang kata, ustaz boleh ke kalau kita korek hidung, ya batal tak kita punya puasa ni? Ya, korek hidung puasa macam ni, dia tak batal. Tapi kalau kita korek hidung, kita punya jari sampai sini, baru batal lah, kan? Jadi susah lah nak sampai situ. Dan antara isu juga yang biasa menjadi pertanyaan di pejabat mufti tuan-tuan, musim COVID-19 daripada tahun lepas, swab test tu batal atau tidak. Ya, kita pun dah keluarkan fatwa dan pandangan. Ya, kita boleh ambil pandangan yang tidak membatalkan pendapat mazhab Maliki, ya, ataupun ada juga kalau sebagian ulama kata, ulama seperti contohnya Syekh Nuruddin Al-Banjari, dia kata sebenarnya swab test tu masuk tu dia tak sampai betul-betul dalam jauh, dia tak betul-betul dalam. Ya, kalau betul-betul cocok sampai dalam tu baru batal. Tapi tak kisahlah, kalau dalam isu swab test ni boleh nak ambil batal, tak ada masalah, no problem, tidak berdosa. Cuma orang kata, ustaz kalau batal leceh lah ustaz, nak kena qada balik. Ya, terserah pada tuan-tuan. Dalam ilmu fiqh ni luas, ya, kepelbagaian pandangan itu adalah satu rahmat. Jadi kita talfiq pada mazhab lain ni bukan suka-suka lah, ya, ada keperluan, ya, bukan kita cari yang senang saja, tidak. Maksudnya kita ada dhabit, ada piawaian, kita talfiq kepada mazhab lain atas dasar keperluan. Ya, dalam bulan puasa ni tuan-tuan, kita boleh jaga perkara-perkara yang membatalkan wuduk, tetapi kadang-kadang perkara yang menggugurkan pahala puasa ni susah kita nak jaga. Cabaran. Ya, maksudnya jaga makan minum tak ada masalah, tapi menjaga daripada membatalkan pahala puasa. Mengumpatnya dengan kita berbohongnya, ya, walaupun ada cara mengumpat cara lain. Ada orang kata, ustaz alhamdulillah setakat ni saya tak mengumpat lagi dah, saya dah berhenti mengumpat, alhamdulillah. Sejak bila? Semenjak ada telefon pintar. Macam mana tu? Dia rupanya dia transfer duk mengumpat tu, dia tukar dekat WhatsApp. Dia ubah pula mengumpat dekat WhatsApp. Mengumpat ni tak mesti bercakap tuan-tuan, dia cerita keburukan orang lain. Cerita keburukan orang lain, sama ada WhatsApp ke, email ke, surat ke, whatever, mengumpat namanya. Sama jugalah, ya.
Jadi kita dalam menjalani ibadah fardu Ramadan ni ada kekurangan. So macam mana kita nak top up balik? Macam mana kita nak pastikan dekat akhirat bila dihitung amalan puasa kita, kalaulah berkurangan kedudukan puasa kita, ada benda yang boleh tampal. Apa dia? Puasa sunat. Perbanyakkan puasa sunat, insya-Allah. Puasa sunat tu nanti akan menyelamatkan kita, tuan-tuan. Percayalah, itu yang disebut oleh Nabi SAW. Bukan solat saja, tapi amalan-amalan yang lain. Begitu juga dengan zakat. Kita bayar zakat tiap-tiap tahun, cukup haul, cukup nisab, kita bayar zakat. Tetapi dalam kita bayar zakat tu, kita risau, takut-takut zakat kita tidak sempurna, tak mencapai piawaian keikhlasan yang begitu tinggi. Mungkin bayar zakat tu dah lari niat lain. Betul tak? Ada orang beritahu saya, "Ustaz, macam mana saya, Ustaz? Saya ni bayar zakat macam dah terlari niat dah." Apa dia? "Saya bayar zakat ni sebab nak lari LHDN." Macam mana? Boleh ke, Ustaz? InsyaAllah boleh, tak ada masalah, diterima. Tapi ialah lintasan hati tu kadang-kadang tak boleh nak elak, ya. Jadi lepas ni sebelum bayar zakat tu berdoa pada Allah, "Ya Allah, aku bayar zakat ni kerana-Mu, ya Allah, bukan nak lari bayar cukai." Macam tu. Betul, kelebihan dekat negara kita ni alhamdulillah. Bayar zakat, katakanlah seorang individu tu dia kena bayar LHDN RM2,000 katakanlah untuk tahun 2022. Ikut pendapatan dia RM2,000 kena bagi dekat LHDN. Dia kata, "Aku tak nak bayar kat LHDN." Dia pun pergi dekat PPZ, Pusat Pengurusan Zakat Wilayah, dia pun nak di 2,000, tolong bagi saya resit. Ya, dia bawa pergi LHDN. Nah, patut tahun ni saya kena bayar 2,000, saya kena bayar lagi ke? Pegawai LHDN tengok, okey, ni PPZ, ikutkan, tuan tak perlu bayar 1 sen pun dekat LHDN. Betul-betul. Itu kelebihan negara kita, tuan-tuan. Dia tapi cuma kadang-kadang tu niat tu kena perbetulkan, ya Allah, bukanlah. Kalau LHDN tu perkara kedua lah, pertama kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kadang-kadang niat kita tak betul, campur dengan riak sedikit, ada kekurangan keikhlasan di situ, maka sedekah kita, zakat kita berkurangan. So macam mana kita nak tampung sedekah ataupun zakat yang wajib kita ni, tuan-tuan? Banyakkan sedekah sunat. Sama juga, sedekah sunat ni akan menampal balik kekurangan yang ada pada sedekah-sedekah yang wajib, iaitu zakat. Tabung-tabung Mahmudiah ni, tuan-tuan, isi, tuan-tuan. Ya, nampak scan tu, dia kata, scan je, scan je, okey, masuk. Inilah sedekah-sedekah sunat ni, tuan-tuan, dia akan menampung kalau Allah semak zakat kita ni ada kekurangan. Ya, sama juga dengan haji. Ya, haji ni, Ustaz, saya ni rasa macam tak mabrur lah haji saya ni. Pasal apa? Saya ni macam ada buat benda-benda tak baik ketika buat haji hari tu. Ya, pergi haji tapi mulut ni ada juga mengumpat. Ya, tak mabrur, mulut tak jaga dan sebagainya. Jadi macam mana, Ustaz, kalau nak pergi haji sekali lagi tu, balik daripada tabung haji, ikut tabung haji, kalau ikutkan nak daftar, dia boleh daftar selepas 5 tahun. Contoh, kalau hamba Allah dia pergi haji tahun ni, dia balik tahun ni haji, dia nak daftar nama sekali lagi untuk pergi haji di bawah tabung haji, dia tak boleh daftar kecuali selepas 5 tahun. Nampak tu? Itu pun tunggu 5 tahun tu dah daftar, untuk dapat kali kedua pergi tu tak tahu cepat tak cepat. Orang yang daftar sekarang ni pun dapat 20-90. Tu dia. Tak hidup lagi ke tidak, wallahualam, kita tak tahu. Apa tak lagi kali kedua. Saya kata paling senang, nak bagus, pergi package dah. Package paling murah berapa? 40-50 ribu paling murah. Ya, kalau sekarang ni lagi naiklah harganya, musim pandemik. Dan ada pernah saya dengar yang paling mahal duduk dekat Darut Tauhid, betul-betul depan Masjidil Haram. Itu mahal, tuan-tuan. Dekat Mina pun dia punya package dia pun berbeza. Dia punya package berapa, tuan-tuan, dapat beli cash Velfire. Tu dia. Itu orang kaya, tak apalah, itu terserah pada dia. Allah bagi kelebihan, dia kaya, dia berhak untuk dapat keselesaan, kemudahan dan sebagainya. Ya. Jadi kita buat haji ni kadang-kadang takut tak sempurna, takut tak berapa nak baik.
kita yakin tak berapa yakin. So macam mana tuan-tuan? Ada amalan-amalan sunat, iaitu umrah. Umrah ni tak perlu kuota. Ada duit pergi umrah, sekarang ni harga 7-8 ribu, daftar dekat mana-mana travel agency yang buat perkhidmatan umrah dan haji, pergi umrah, buat umrah selama 10 hari dekat sana, 6 hari dekat Mekah, 3 hari dekat Madinah. 6 hari tu hari-hari buat umrah, ulang-ulang, insya-Allah. Umrah yang kita lakukan itu dia akan tampal balik haji-haji yang pernah kita lakukan. Itu Nabi kata summa yakutu sa'iru amalihi ala dhalik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bila kita sebut puasa bulan sebelum Ramadan ini, dia satu keperluan ataupun satu fadilat yang Allah beri kepada kita. Bukan saja dia pemanas enjin, ya, tetapi dia merupakan satu amalan yang akan membantu kita dekat akhirat nanti, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila cerita tentang bulan Rajab ni, ya, ada satu kitab khas yang dikarang oleh Al-Imam Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama hadis yang terkenal. Dia ada karang satu kitab kecil khusus cerita tentang hadis-hadis bulan Rajab. Dia kumpulkan semua hadis. Cuma dia kata hadis yang sahih tentang fadilat bulan Rajab hanyalah hadis yang Nabi memperkatakan kelebihan beribadah pada bulan-bulan haram, ya, pada bulan-bulan haram. Manakala hadis yang disebutkan bahawa, contohnya lah hadis yang kata di dalam syurga ada sebuah sungai namanya Rajab ataupun Rajab, ya, yang mana airnya sangat putih, lebih putih daripada susu, dan airnya lebih manis daripada madu, ya. Dan Nabi SAW dalam hadis dia kata man sama yauman min rajabin saqahu Allahu min dzalikan nahar. Dalam hadis dia kata, ya, dalam syurga ada satu sungai namanya sungai Rajab, ya. Dan hadis itu menyebut bahawa sesiapa, maksudnya sungai Rajab dalam syurga tu airnya sangat putih dan airnya sangat manis mengalahkan madu. Dalam riwayat itu kata sesiapa yang berpuasa pada hari, salah satu hari ataupun satu hari daripada Rajab, maka Allah akan memberi minum daripada air sungai Rajab di dalam syurga. Maksudnya dia masuk syurga dan minum air sungai itu, ya. Imam Ibn Hajar kata hadis ni terlalu dhaif, sangat-sangat dhaif dan sangat-sangat lemah, ya. Dan begitu juga ada hadis yang ceritakan tentang sesiapa yang berpuasa pada bulan Syaban maka akan dibuka ke 8 pintu syurga, pun sangat lemah hadisnya. Dan begitu juga hadis kata bahawa, apa lagi tuan-tuan, hadis yang Nabi kata bulan Rajab bulan Allah, Syaban bulanku, Nabi kata, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku, pun juga hadis yang sangat lemah kedudukannya, ya. Jadi hadis-hadis tentang spesifik fadilat bulan Rajab ni kebanyakannya lemah dan palsu, ya. Kalau lemah lagi tak apa, kita boleh beramal untuk fadail amal, tetapi sanad yang terlalu lemah, terlalu rapuh, tak boleh diamalkan langsung dan tidak boleh disebarkan. Tetapi ia tidak menafikan kelebihan bulan Rajab untuk kita beribadah. Berdasarkan umum hadis, kita digalakkan banyak beribadah dan berpuasa pada bulan-bulan haram, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menjadi masalah kalau kita nak ambil kesempatan ini untuk banyak beribadah. Bukan bulan Rajab saja, ya, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, ni 3 bulan haram selain bulan Rajab pun digalakkan banyak berpuasa dan digalakkan untuk beribadah, ya. Yang mana pada bulan itu bulan yang memang digalakkan beribadah, digandakan amalan, dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kedudukan yang tinggi bagi mereka yang menghidupkan amal-amal soleh pada ketika itu, apatah lagi pada bulan Rajab. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang Nabi cerita tentang kelebihan bulan Rajab ini,
yang mana seorang sahabat Nabi namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang mana dia bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min syuhuri ma tasumu Sya'ban. Ya, dia kata, wahai Rasulullah, aku tak pernah melihat yang engkau ni berpuasa sehebat-hebat puasa seperti bulan Sya'ban. Itu bulan Sya'ban ni Nabi banyak berpuasa, ya. Dan kata, kenapa banyak berpuasa bulan Sya'ban? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajabin wa Sya'ban. Nabi kata bulan Sya'ban ni Nabi banyak berpuasa kerana bulan Sya'ban itu ramai orang lalai daripada ibadah. Maksudnya apa? Antara Rejab dan Ramadan ada tengah-tengah bulan Sya'ban ni ramai yang lalai. Maka Nabi berpuasa supaya umatnya meniru amalan Nabi supaya banyakkan beribadah pada bulan Sya'ban. Bermakna bulan Rejab, bulan Ramadan, tengah-tengahnya bulan yang dilalaikan. Maksudnya bulan Rejab orang banyak beribadah, Sya'ban orang tinggalkan, Ramadan orang banyak beribadah. Jadi menunjukkan Sya'ban, Rajab adalah bulan yang digalakkan untuk beribadah. Baik, dah masuk azan Ustaz belum lagi? Ya, seminit ya. Jadi tu. So Nabi kata, Usamah cakap, dia tanya Rasulullah, kenapa banyak berpuasa pada bulan Sya'ban? Sebab bulan Sya'ban ni orang lalai berbanding Rajab dengan Ramadan. Maksudnya Rajab pun Nabi banyak berpuasa dan Nabi banyak beribadah. So tuan-tuan, kita masih belum ada di bulan Rajab, maka gunakan sebaik mungkin untuk banyak beribadah, terutamanya di bulan puasa. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dimaklumkan oleh Al-Fadhil Ustaz Sabil, saya dibenarkan sampai pukul 9 ya. Biasa lepas azan saya 5 minit 10 minit tak, tapi sampai pukul 9 tu just nice lah, cantik lah ya. Mungkin lagi 5 minit sebelum kita tutup, mungkin seperti apa, meraihkanlah kalau sesiapa ada soal jawab ataupun ada kemusykilan, bolehlah satu dua soalan yang mungkin saya boleh raihkan kalau ada lah ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuktikan bulan Rajab ni bulan yang kita perlu aktif dan agresifkan kita dengan ibadah. Sebab apa Nabi kata antara Rajab dengan Ramadan, Sya'ban, bulan yang orang lalai, orang tak banyak beribadat. Sebab itu Nabi berpuasa. Ya, ini menunjukkan bahawa bulan Rajab adalah bulan yang Nabi aktif beribadah. Kalau tak, kenapa Nabi kata antara Rajab dengan Ramadan orang lalai? Maksudnya Rajab tu bulan aktif, giat beribadah, giat berpuasa. Maka sebab itu kita tak heran tok guru dulu, orang tua dulu, generasi dulu tu puasa 3 bulan straight. Rajab puasa penuh, Sya'ban puasa penuh, dan Ramadan lagi lah. Betul tak? Ini kelebihan kalau kita kata untuk membiasakan diri dengan ibadah, penyucian jiwa kita tuan-tuan, persediaan kita, peluang yang ada sementara masih hidup untuk kita banyak beribadah. Paling tak pun bulan Rajab, Sya'ban ya, kita hidupkan dengan puasa Isnin Khamis paling kurang. Isnin Khamis ataupun puasa hari-hari putih, ataupun puasa mana-mana hari yang kita rasa perlu kita lakukan sebagainya. Kalau kaum wanita, bulan Rajab dan Sya'ban waktu yang sesuai untuk kita qada lah. Sya'ban tu tak ada pilihan, dah kena qada juga tu ya. Perempuan boleh tanggung, wanita, kaum ibu boleh menangguhkan puasa sampai Sya'ban asalkan tidak masuk Ramadan yang baru. Bila boleh masuk Ramadan baru, hutang Ramadan lepas pun tak bayar, berdosa ya. Kena qada juga puasa tu, puasa tak berganda tapi kena tambah fidyah. Satu hari satu cupak menurut mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya. Jadi itu yang disebutkan. Dan Rajab kita dah pasti, walaupun banyak hadis palsu dan hadis dhaif, dan hadis sahih ada cerita kelebihannya, itu tidak dinafikan. Manakala Sya'ban pula jelas memang hadis sahih Nabi banyak berpuasa. Ada riwayat daripada Ummu Salamah Nabi berpuasa sebulan penuh. Dan manakala riwayat Sayyidah Aisyah ada tahun Nabi berpuasa Sya'ban kecuali beberapa hari Nabi tak puasa. Maksudnya ada tahun ni Nabi puasa Sya'ban penuh.
Ada bulan tahun depan pula Nabi puasa Syaban, ada tak puasa beberapa hari, iaitu Nabi tinggalkan puasa beberapa hari dalam bulan Syaban. Maksudnya, konklusinya, Nabi giat berpuasa pada bulan Syaban. Subhanallah. Sebab dia kenapa? Sebab tadi itulah, Nabi kata Syaban manusia ramai yang lalai. Rajab beribadat, Rajab berpuasa pasal bulan haram, masuk Syaban dia orang rest, tak puasa. Itu yang Nabi buat, ya. Dan Nabi SAW sebut, dia kata lagi, wahwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan Syaban adalah bulan diangkat amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dipersembahkan. Nampak? Dipersembahkan untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk dilihat sebagai kedudukan kita nanti macam mana. Dan Nabi SAW mengatakan, wa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun. Dan aku suka ketika amalanku diangkat, dipersembahkan di hadapan Allah dalam keadaan aku berpuasa. Jadi tuan-tuan, habis Rajab ni Syaban masuk Syaban, apa Nabi kata? Amalan-amalan kita diangkat, dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama tuan-tuan kerja kat kementerian sana, jabatan sana, jabatan sini, ya, kita buat dan sebagainya, kita persembah pada bos kita. Bos kita tengok, ni apa ni? Betulkan balik. Pergi betulkan. Ni tak betul ni, tambah sikit ni. Ini reti buat kerja-kerja ni. Kerja lama, pangkat besar tapi kerja tak siap, tak bagus, tak kualiti. Kita berdebar tu. Berdebar bila nak present amalan kita, kerja kita depan bos tu, berdebar. Tapi bila bos terima amalan kita, gembira, happy sungguh. Ada orang dia hantar proposal kat bos. Bos jenis yang cengeng punya, dia ambil proposal, dia campak tong sampah. Itu kritikal sungguh dah tu. Ya. Macam tu jugalah bulan Syaban ni, amalan kita yang setahun ni tuan-tuan, sebelum Syaban ni akan diangkat, dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nak tengok amalan kita. Dan ketika itulah amalan yang sebaik-baik untuk disimpan. Amalan dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan disimpan tuan-tuan, akan dibankkan sebelum dihitung dekat akhirat di padang mahsyar nanti. Dan amalan itu akan disimpan sampai hari kiamat. Dan amalan itu tidak akan gugur kecuali kalau kita kalau seseorang itu mati dalam keadaan syirik. Katakanlah ketika dia Islam, dia beramal, ya, bulan Syaban diangkat, dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tapis. Yang baik simpan, yang tak baik, yang tak ikhlas, Allah buang. Ya. Dah banyak orang simpan dalam bank. Wal iyadzu billah, minta jauh daripada Allah. Fulan bin fulan murtad, keluar agama. Ya. Lepas tu dia mati, so gugur segala-gala amalannya, sia-sia. Yang di bank tu habis, dicairkan asetnya. Istilah macam tu, ya. So jadi tuan-tuan, masuk Syaban ni, amalan kita akan dipersembahkan setiap hari. So dalam hadis kata secara umum pada bulan Syaban diangkat amalan kita. Maksudnya setiap hari. Nabi tak bagi spesifik hari ni, tidak. Luas, terbuka. Maksudnya setiap hari bulan Syaban tu Allah angkat amalan kita. Sebab itu Nabi puasa sebulan sepenuh pada bulan Syaban. Pasal apa? Sebab Nabi suka ketika amalan tu diangkat, dipersembahkan oleh Allah dalam keadaan berpuasa. Kenapa? Nabi suka amalan dipersembah di hadapan Allah, Nabi berpuasa. Sebab puasa ni amalan yang Nabi pun tak tahu, malaikat pun tak tahu jumlah pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan solat, amalan sedekah, kita tahu Nabi bagi tahu paling kurang 10, dia boleh berganda jadi 700, boleh berganda adha'afan kathirah, banyak-banyak. Solat berjemaah kita tahu 27 kali ganda. Ya. Nabi kata illa shaum. Allah kata wa ada ajzi bihi, kecuali puasa. Tak ada seorang pun tahu berapa jumlah pahala yang Allah berikan kepada kita. Wa ana ajzi bihi,
aku saja yang memberi, yang aku tahu ganjaran berapa banyak aku nak bagi pahala orang yang berpuasa ini. Maksudnya apa? Kata ulama hadis ni, kita tak tahu, Nabi tak tahu, malaikat tak tahu jumlah pahala yang Allah bagi pada orang yang beribadah puasa ni, menunjukkan pahala puasa terlalu besar. Terlalu besar. Itu kinayah yang digunakan dalam hadis qudsi itu sendiri. Jadi tidak hairanlah Nabi suka amalan dipersembahkan oleh Allah dalam keadaan Nabi mengamalkan, Nabi beribadah dengan ibadah yang pahala yang sangat besar, yang tidak terhitung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah kita perlukan satu kekuatan dalam jiwa kita untuk istiqamah dalam ibadah kita, tuan-tuan. Yang mana kita akan lihat bahawa dalam hidup ni kita kena tahu, kita akan melalui satu frasa yang mana hari itu hari penyesalan yang tak putus-putus, penyesalan yang terlalu tinggi penyesalannya. Bayangkan dalam satu hadis Nabi SAW ceritakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, bagaimana Nabi menggambarkan hari akhirat, hari penyesalan yang sangat dahsyat. Kita fikir hari penyesalan di hari akhirat tu ahli maksiat dan orang kafir saja yang menyesal. Bukan itu saja, tuan-tuan, itu normal. Orang kafir, ya Allah, kenapalah aku tak masuk Islam dekat dunia, kenapalah aku tolak Islam, kenapalah aku mati dalam keadaan Islam, menyesal tak habis-habis. Yang ahli maksiat pula, kenapalah aku tak semayang, kenapalah aku tak berhenti minum arak, kenapalah begini-begini, ketuk kepala sampai pecah kepala, menyesal tak sudah, tuan-tuan. Dalam hadis pun sebut bahawa bagaimana orang-orang soleh menyesal tidak mempergandakan amalan mereka dekat dunia. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan, betapa sesalnya hari tersebut, sampaikan orang bayangkan yang memang dijamin syurga, yang dijamin kedudukan yang istimewa dekat akhirat pun, dekat akhirat Nabi gambarkan dia menyesal. Yang jenis tiap-tiap malam bangun pukul 4 pagi sampai pukul 6 pagi bertahajud, menyesal. Kalau aku tahulah aku tak tidur malam, aku akan bertahajud daripada pukul 1. Yang tiap-tiap hari baca Al-Quran 1 juzuk 2 juzuk, menyesal aku. Kalau aku tahulah macam ni punya dahsyat, aku akan baca Al-Quran setiap hari 30 juzuk. Menyesal macam tu sekali. Jadi bila keadaan menyesal ni, kita tak ada peluang lagi lah, kecuali dunia yang masih ada lagi kesihatan dan begitu juga waktu yang lapang yang Allah kurniakan kepada kita untuk kita gandakan amalan kita supaya nanti akan dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah senang melihat amalan-amalan kita dan akan disimpan, dan itulah yang akan membela kita di akhirat kelak. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dijanjikan, saya sudah sepakat dengan Ustaz Sabil, kita nak buka soalan. Kalau ada yang nak bertanya lah soalan, kalau ada, ya, tak semesti soalan tentang fadilah ataupun apa-apa soalan. Ya, kebetulan saya pun dekat Pejabat Mufti, kita pun dapat call hari-hari, dapat email, dapat WhatsApp, orang tanya soalan. Ya, dah frasa 4 ni, tuan-tuan, orang datang ke kaunter minta nasihat tentang faraid lah, tentang tu. Kita berbakti pada masyarakat untuk menjawab segala kemusykilan agama. Kalau tuan-tuan ada, boleh ajukan soalan, insya-Allah disilakan kalau ada lah. Kalau tak ada, insya-Allah kita tutup. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tak ada soalan, saya rasa eloklah kita tutup. Ya, kita boleh salat Isyak berjemaah. Jadi saya ambil peluang, kita insya-Allah kita gunakan waktu yang ada ini untuk sama-sama kita mempergandakan amalan kita atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah terima amal ibadah kita, Allah letakkan kita dalam jalan istiqamah, dan mudah-mudahan kita minta pada Allah, moga-moga Allah panjangkan umur kita supaya dapat bertemu pada bulan Syaban dan Ramadan dan bulan-bulan seterusnya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur untuk terus beribadah dan mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala.
Di kesempatan ini saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhamman ila ghafarta wal hamman ila farajta ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام من سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والشدائد والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.